Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik dan juga memberi masa dan ruang untuk kita berada pada malam ini. Kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian dan pembacaan daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali, yang artinya ialah kaedah-kaedah bagi akidah. Kerana akidah ini, ilmu akidah itu, para ulama kita telah menyusun dan meletakkan kaedah serta usul dan asas bagi memudahkan untuk kita memahami dan berpegang dengan akidah yang benar, bertepatan dengan akidah Nabi, para sahabat dan ahli sunnah wal jamaah. Kita sampai pada perbincangan wa annahu ba'inun min khalqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, masih perbincangan tentang tanzih, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Maka Imam Ghazali rahimahullah meneruskan lagi dengan katanya, wa annahu ba'inun min khalqihi bisifatin laisa fi dhatihi siwahu wala fi siwahu dhatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berpisah dengan makhluk pada sifat-sifatnya. Selain daripadanya tidak ada pada zatnya, dan zatnya pula tidak ada pada yang lain. Laisa fi dhatihi siwahu wala fi siwahu dhatuhu. Setelah Imam Ghazali menyebut sebelum ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai bagi makhluknya,
Yang mana dalam perbincangan sifat 20 kita bincangkan dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Yang baharu tu makna makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak sama walaupun sikit habuk sekali pun tak sama dengan makhluk. Pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Pada zat Tuhan, pada sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan tidak ada menyamai dengan makhluk. Maka didatangkan lagi kalimah, yang mana kalam ini daripada kalam para salaf, ulama-ulama yang terdahulu, bahawa Allah Ta'ala ba'inun min khalqihi, sesungguhnya Allah berpisah dengan makhluknya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Apa maksud? Ini juga yang menjadi keliru apabila sebahagian daripada golongan yang tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan ba'inun min khalqihi ini dengan erti kata Allah itu bertempatnya di atas arash tetapi terpisah daripada arash. Kita terang yang silap dulu. Jadi pemahaman yang mengatakan Allah Ta'ala berada atas pada arash, ba'inun min khalqihi, tetapi terpisah daripada arash. Tak? Arash bukan makna bertepek. Kalau gini panggil bertepek. Kalau ba'in ni makna berenggang, terpisah. Jadi pemahaman ini lahir kerana datangnya daripada salah faham pada kalimah ba'in min khalqihi. Ba'in maksudnya pisah. Kita pun ada biasa dengar tolak ba'in kan. Tolak ba'in ni tolak yang tak boleh nak rujuk, pisah. Tolak ba'in ni tolak yang tak boleh nak rujuk dah. Kalau tolak yang biasa boleh rujuk dalam masa iddah. Bila tolak ba'in makna putus. Bila putus tak boleh nak rujuk dah. Nak kembali balik menikah kena menikah balik. Jadi ba'in ni makna terpisah. Maka mereka yang berpahaman musyabbihah menyatakan Allah di atas pada arah tetapi berpisah daripada arah, tidak tepek. Jadi pemahaman ini silap. Kerana apa? Pertamanya, mereka menafsirkan ba'in tu kerana dalam pemikiran mereka telah meletakkan bahawa Tuhan tu wujudnya bertempat. Dan kita dah bahas panjang dah sebelum ini berkaitan dengan akidah Tuhan bertempat ni. Masih dikelirukan lagi. 2-3 hari ni keluar pula. Dia kata akidah Tuhan bertempat ni akidah Syiah. Akidah Syiah. Dia pun buat datang daripada kitab Syiah. Maka dia kata orang yang mengatakan Tuhan maujud bila makan, Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, ialah akidah Syiah. Jadi jawabnya, kenapa dia ambil buat rujukan Syiah? Ambillah rujukan buat ahli sunnah. Makna kalau ada dalam buku Syiah, adakah menunjukkan itu salah? Kerana ada dalam Syiah. Dah, dalam Syiah saja ke sebut begitu? Dalam rujukan ahli sunnah wal jamaah, karangan Abdul Qahir al-Baghdadi, Al-Farqu Bainal Firaq, karangan ulama-ulama ahli sunnah yang kita yang lain, Imam Baihaqi dan semuanya. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah juga membawa pengertian yang sama, iaitu Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Apabila ini permainan ataupun syubhah yang dibuat datang ni cukup licik. Orang dengar kata, oh betul Syiah lah kita ni. Berat dah kita. Padahal dia bawa rujukan Syiah. Rujukan ahli sunnah pun ada yang kata begitu. Tujuannya nak mengatakan bahawa akidah yang betul mengatakan Tuhan mesti bertempat. Nampak? Dan kalau dalam kitab Syiah kata sembahyang tu 5 waktu, haji tu di Mekah, puasa tu bulan Ramadan, nak kata sesat? Tak sesat, memang sama. Ada perkara yang sama yang disepakati antara ahli sunnah wal jamaah tu. Jadi tidak menyebabkan
dia meletakkan atau membawa rujukan daripada kitab Syiah, isi kandungan tu salah. Nampak tak? Okay, jadi hati-hati. Yang bahayanya apa? Bahayanya kepada masyarakat orang awam. Kita mana tahu kan? Dia kata Syiah, kita pun kata Syiah kot. Jadi rupanya kita belajar salah. Kita pun senang-senang buat keputusan. Padahal akidah itu sama dengan akidah yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, bahawa mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Baik. Kemudian setelah daripada itu, mereka bila menyatakan Tuhan tu ada tempat, macam mana mereka nak bayangkan ataupun nak huraikan? Kalau kata bertepek, makna tepek dengan makhluk, maka mereka pun ambil kalam salah, menyatakan ba'in min khalqihi dengan maksud tak tepek. Nampak? Jadi itu juga salah kenapa? Dibina atas pemahaman yang salah, iaitu Tuhan tu bertempat. Ma yubna 'alal batil fahuwal batil. Apa yang dibina atas kaedah yang salah, dia tu salah juga. Asas tapak dia tu salah dah. Lepas tu benda yang lain yang dibina atas tapak yang salah tu tak betul lah. Okay. Seterusnya, di sini apakah makna ba'inun min khalqihi? Ba'in ni makna berpisah ataupun dengan makna lain. Ba'in makna lain juga. Hadza ba'inun min hadza. Ini lain daripada yang ni. Ini tidak menyamai. Ini terpisah dengan maksud tak sama daripada makhluknya dengan sifat-sifatnya. Bisifatin, dengan sifat-sifatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai makhluk. Tak menyamai makhluk. Ini nak menegaskan lagi ketidaksamaan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Tuhan satu apa pun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sesungguhnya Allah berpisah dengan makhluk pada sifat-sifatnya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun nama ataupun lafaznya sama, pendengaran sama, penglihatan, basar. Manusia ada sama, manusia ada basar. Manusia hidup, makhluk-makhluk ni hidup. Makhluk yang hidup ni ada sifat hidup, tapi lain dengan sifat penghidup Allah, lain dengan sifat hayat Allah, lain dengan sifat sama Allah, lain dengan sifat basar Allah. Jadi Allah terpisah dengan makna tidak sama pun dengan makhluknya, dengan sifat-sifatnya. Laisa fi dzatihi siwahu. Tidak ada pada zat Allah selain daripadanya. Wala fi siwahu dzatuhu. Dan tidak ada pada selain Allah oleh zatnya. Pada zat Tuhan tak ada. Selain Tuhan ada pada zat Tuhan, menepel kita kata, tak ada. Ataupun menumpang. Pada zat Tuhan ada benda lain ataupun makhluk yang duduk di Tuhan pun tak ada. Zat Tuhan duduk di makhluk pun tak ada. Kenapa dihuraikan begitu? Kerana nak memberi faham betul-betul bahawa orang yang mengatakan boleh Allah Ta'ala ni meresap ataupun berada dalam tubuh imam-imam ni, kalau dalam mazhab Ghulatus Syiah, pelampau-pelampau Syiah, mereka kata sifat ketuhanan tu meresap masuk dalam imam-imam mereka. Imam-imam mereka. Jadi pada imam mereka itu ada sifat ketuhanan. Hak tu hak melampau memang ada. Siapa tu yang imam mereka ni boleh menentukan orang ni mati bila, orang ni hidup bila, beri rezeki banyak mana, turun hujan. Ini semua sifat-sifat itu mustahil ada pada makhluk. Sifat ketuhanan mustahil ada pada makhluk. Makhluk pun mustahil ada pada diri Tuhan. Sifat makhluk pun mustahil ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Wa annahu muqaddasun 'anit taghayyuri wal intiqali.
Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada berubah dan berpindah. Ini masih dalam perbincangan tanzih lagi, nak menyucikan Tuhan. Allah Ta'ala maha suci daripada berubah, taghayyur, berubah. Dan juga berpindah. Maknanya Tuhan tak berubah dari dulu, kini dan selamanya. Nampak tak? Tak berubah. Yani azalan azalan wa abadan. Sejak azali dan selama-lamanya. Jadi tidak berubah Tuhan. Kenapa? Kenapa berubah ni mustahil? Kerana bila berubah ni maknanya keadaan yang pertama lain daripada keadaan kedua. Betul? Bila kita kata berubah kan? Kita berubah. Kecil, sekarang daripada kita kecil, sekarang besar. Berubah, ada perubahan. Berat kita berubah. Maknanya keadaan yang pertama lain pada keadaan kedua. Perkara ini menunjukkan apa? Ada pembaharuan, perubahan. Tajaddud atau perubahan itu tanda makhluk. Makhluk. Itu makna tanda tidak lengkap. Itu makna tanda kekurangan. Bila berubah ni, dia sama ada tak lengkap, dia kurang. Gitu je, tak lari pada tu. Betul? Daripada lemah, berubah jadi kuat. Daripada kuat, berubah jadi lemah. Daripada kulit tegang, jadi kedu. Daripada rambut merah hitam, jadi berubah. Jadi, benda-benda itu, perubahan itu, ialah menunjukkan kelemahan. Dan ini sifat makhluk. Tajaddud, kita kata berubah-ubah. Ataupun taghayyur, berubah-ubah ni ialah sifat makhluk. Jadi Tuhan layak ke dia berubah-ubah? Tidak. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berubah-ubah sifat dia ke zat dia. Tak ada. Sebagaimana dia begitu sejak azali, maka selama-lamanya begitu. Tak berubah. Walintiqal, juga berpindah. Berpindah. Kerana berpindah ni juga ialah sebahagian daripada makna berubah. Berubah ni umum, intiqal ni khusus. Intiqal ni makna berubah atau berpindah daripada satu tempat ke tempat lain. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berpindah randah. Bahasa kita sebut pindah randah. Jadi bila kita faham sedemikian, maka tidak timbullah bila kita baca hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil laylil akhir fayaqulu aina al-mustaghfirun fa'aghfiru lah. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam yang akhir, dan Allah Ta'ala menyeru, di mana orang yang nak mohon istighfar, aku nak ampunkan ni. Mana orang ada hajat nak berdoa, aku nak makbulkan. Jadi bila kalimah sebegini datang dalam hadis, sebab itu bila kita nak faham hadis atau ayat Quran, pemahaman secara langsung itu kalau bukan kepada ahlinya, memberi kesalahfahaman, memberi pemahaman yang salah. Jadi macam mana kita nak faham? Kita faham dengan pemahaman ahlinya, orang yang mahir dalam memahamkan Quran hadis. Siapa? Para ulama. Nampak? Ini juga boleh jadi isu sekarang ni. Maksud orang awam tidak boleh langsung kembali kepada, tak boleh langsung ni mubasyarah, tak boleh ambil terus daripada Quran dan sunnah tu dengan maksud orang awam ni nak faham secara terus kepada Quran dengan sunnah. Kita fikir logik kita lah, boleh faham ke tidak? Kita orang awam yang tidak ada kemampuan faham bahasa Arab, alat-alat ke ilmu-ilmu alat yang nak faham Quran dan hadis, tiba-tiba buka Al-Quran, buka hadis. Tu pun bukan buka Quran, tu buka terjemah. Betul tak? Hadis pun buka terjemah. Terjemah tu maknanya dia telah berpandukan penterjemah. Kalau betul dia betul boleh faham, buka Quran lah, tengok bahasa Arab kat mana. Buka hadis, tengok bahasa Arab kat mana. Jadi orang awam dia
Tak dapat tidak. Nak faham dengan pemahaman yang betul, dia kena faham dengan pemahaman ulama. Maknanya dia kalau nak rujuk terus tu, pendek katanya, jatuh dalam gaung. Pendek katanya jatuh dalam gaung. Dia boleh faham, dia kata saya faham, betul dah awak faham, tapi faham awak salah. Dia kata saya boleh faham, betul lah awak boleh faham, tapi faham awak tu salah. Itu yang nak ditekankan di sini. Maka ulama kita mengatakan makna Allah Subhanahu wa taala turun 1/3 malam. Kalau kita buka dalam syarah-syarah hadis, sebahagian ulama menafsirkan turun rahmat Allah. Turun apa dia? Turun kemurahan ataupun Allah Taala melimpahkan kemurahannya, menunjukkan waktu mustajab doa tu pada 1/3 malam akhir. Bukan dengan makna turun intiqal, berpindah dari atas ke bawah. Kerana itu mustahil. Sebab apa? Sebab kalau berpindah dengan maksud berpindah tempat, maka lazimlah berlaku apa? Berlaku pergerakan. Hak tempat yang dia pindah tu, katakanlah daripada arash turun ke bumi, maka daripada atas turun ke bawah. Asal di atas arash, sekarang ni di langit dunia. Di langit dunia. Sama ada apa akan jadi? Kosong di sana, ada sini. Lepas tu apa akan jadi? Lepas 1/3 malam, di mana pula Tuhan? Bila kata Tuhan duduk pada langit dunia, maka arash adakah dia jadi kosong? Nampak? Sebab itu pemahaman bahawa bertempat Tuhan tu akan membawa kepada rosaknya pemahaman banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan perkara yang boleh memberi pemahaman Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Bila faham gitu. Jadi benda main turun ni bukan kerjaan Tuhan ni, bukan. Tak. Kalau kita nak siapa, naik turun berjabat. Nak minta kelulusan, naik turun. Nak siapa lah kita. Tak. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penisbahan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat itu tidak layak dan menafikan sifat qadim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sehingga kan sebahagian mereka apabila nak menafikan ataupun nak menyatakan bahawa Tuhan ni dia berada atas arash dan dia juga turun pada 1/3 malam, akhirnya mereka mengeluarkan natijah Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam dengan arash-arashnya. Sungguh ni nampak gurau tak? Ada sungguhlah. Tak aja gitu. Jadi bila kalau kata kosong arash, menafikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kata Tuhan tak turun, menafikan hadis yang Nabi kata Allah Ta'ala turun 1/3 malam. Jadi gimana? Kita gabung lah. Tuhan turun ke langit dunia pada 1/3 malam dengan arash-arashnya. Lepas tu dia kata pula macam mana? Jangan tanya. Jangan tanya. Percaya dah. Tengok dia lah. Nak suruh percaya benda yang makna kalau kita fikir sekali lalu, bahkan fikir banyak kali pun tak betul juga. Nampak? Bila rosaknya pemahaman tentang sifat ketuhanan ni, akhirnya keluarlah natijah yang sangat pelik. Pelik ni. Macam mana? Arash tu kita tahu dah, makhluk Tuhan yang paling besar. Macam mana nak duduk dalam bawah langit dunia yang paling kecil ni? Ada pula satu lagi kata, hak tu Tuhan Maha Berkuasa. Ikut dia nak buat mana? Ikut dia nak buat mana? Dia tidak faham tentang erti wajib, mustahil, haruh. Hukum akal hak 3 tu. Nampak? Sebab tu penting ulama dalam awal-awal pengajian akidah dia tekan betul makna wajib, makna mustahil, makna haruh. Akhirnya dia kata, terus tanyalah, Tuhan berkuasa kan? Ni bawa pemahaman yang pelik gini. Akhirnya dia kata, boleh membawa ada dah Tuhan berkuasa nak buat Tuhan lain. Tuhan berkuasa nak buat anak bagi dia. Tuhan berkuasa nak duduk atas sayap, bahkan ditulis lau arada an yastawiya ala janahi ba'udatin laqadara alaih. Kalau Tuhan nak beristiwa atas sayap nyamuk, Tuhan boleh. Ini apa pemikiran ni? Siapa membuat andaian-andaian yang mana menyalahi tentang hukum akal. Sebab itulah
meletakkan sifat yang tidak betul pada Allah Ta'ala, natijahnya nanti akan bawa kepada akidah-akidah yang salah. Jadi sebab tu penting faham betul-betul, wajib, mustahil, harus tu kena faham betul-betul. Okey. Okey, jadi wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. La tahulluhu al hawadithu wa la ta'tarihi awaridu. Tidak, dia Subhanahu wa ta'ala tidak didiami oleh benda baharu, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditimpa perubahan. La tahulluhu al hawadithu, tidak menempati Tuhan oleh sesuatu yang baharu, wala ta'tarihi al awaridu, dan tidak mendatanginya oleh benda-benda yang berubah. Benda sama je sebenarnya. Kalau kita tengok sini, daripada makna sebelum ni sama tapi ayat berbeza. Sebab apa? Sebab nak menanamkan kefahaman yang betul-betul kemah tentang mustahilnya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat makhluk. Tak ada benda makhluk yang duduk ada pada Tuhan dan tidak mendatangi pada Tuhan sifat-sifat baharu dan perubahan. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi. Kita berhenti sinilah sebab nampak soalan panjang, saya tak habis jawab minggu lepas ni. Jadi saya rasa perlu jawab dululah. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi. Baik, soalan minggu lepas ada sebahagian daripada ahli jemaah yang mulia bertanya, apa yang dikatakan mengesakan Allah pada perbuatan? Kerana segala perbuatan hamba hanyalah majazi, tidak memberi bekas. Apa yang hendak ditahqiqkan dalam hati pada masa menjalankan ibadat kepada Allah, supaya tidak berlaku sikap biadab terhadap Allah tanpa kita sedari dan tidak tergolong dengan fahaman Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Orang tanya ni orang mengaji lah ni. Orang belajar lah ni. Dia sebut istilah-istilah ni. Dia kata mengesakan Allah pada perbuatan. Apa maksud? Kita wajib i'tiqad. Antara sifat wahdaniyah. Wahdaniyah esa Allah pada zat, sifat dan af'al. Esa Allah pada zat maknanya tidak ada zat selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar. Dan zat Tuhan tu esa tidak bersusun daripada juzuk-juzuk. Sifat tidak ada selain daripada Allah yang mempunyai sifat macam Tuhan. Dan sifat Allah tu satu, kudrat satu, iradat satu, tidak berbilang. Esa pada perbuatan dengan makna segala perbuatan yang berlaku ni, sama ada pada makhluk pada dunia, segala perbuatan itu Allah yang membuatnya. Berlaku pada kita, tapi yang menciptakan perbuatan Tuhan. Kita hanya mengusahakan. Kita hanya mengusahakan mengambil asbab dan menanam azam. Kita buat asbab tu, kita mengusaha dia panggil. Itu akidah ahli sunnah. Tapi yang menyebabkan berlaku dan terciptanya perbuatan ialah Allah Ta'ala. Itu makna mentauhidkan Allah pada perbuatan. Okay. Tidak memberi bekas, ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita hamba ni, perbuatan kita ni ada dua bentuk. Pertamanya, perbuatan kita itirari, luar kawalan kita. Bila kita sentuh api, dengan sendiri tangan kita akan terbikah akak. Dah nak fikir pun, sentuh api. Nak fikir nak akak ke tambah. Dah fikir dah. Akak sendiri. Jadi perbuatan tu berlaku pada kita. Siapa yang mencipta? Allah Ta'ala. Kita pijak benda tajam, kaki kita akan terakak sendiri kan? Dah nak fikir, pijak. Sekejap. Nak buat benda ni. Nak akak ke, nak erek ke? Tak. Jadi sendiri. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang mencipta. Tanpa ada iradat kehendak kita yang mendahuluinya. Dipanggil af'al itirariyah. Tindak perbuatan refleks ke apa ikutlah. Yang kedua ialah perbuatan dalam kawalan kita. Kita buat dengan kehendak kita. Ni perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari ada padanya kehendak kita. Tapi kehendak kita tidak beri bekah. Kita hanya menghendaki dan mengazamkan. Kemudian berlaku tu Allah yang menciptanya. Tanpa kita ni, bukan kita yang membekaskan, yang menjadikan.
tapi yang menjadikan tu Allah Ta'ala sahaja. Apa? Faham gitu cukup lah. Kita ada kehendak. Kehendak kita tidak mencipta perbuatan. Kehendak kita hanya mengarahkan keazaman dan juga niat kita. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita kemampuan semua, maka jadi perkara itu yang menciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi bila nak apa yang hendak ditahqiqkan dalam hati masa menjalankan ibadat. Masa menjalankan ibadat, apa yang nak ditahqiqkan dalam hati. Hak tadi lah. Supaya jangan jadi Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dalam isu ini mereka itu kita panggil sebagai Qadariyah lah. Mu'tazilah dan Qadariyah dalam isu perbuatan hamba ini dia sekali lah kiranya. Jadi Qadariyah ni kata makhluk ni lah yang buat perbuatan dia. Bila Tuhan beri kepada kita kudrat iradat, Allah Ta'ala lepas tangan, kita sendiri buat. Mereka menafikan perbuatan Tuhan pada perbuatan makhluk yang ikhtiari. Bila kita jalan tu, ataupun bila kita kita gerak tu kita buat, kita sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan dah, putus dah dengan Tuhan. Maknanya perbuatan tu kita yang cipta dan buat. Itu Qadariyah. Salah tak? Salah apa? Sebab dia menafikan perbuatan Tuhan. Padahal segala perbuatan ini berlaku Allah yang menciptakan. Jadi Qadariyah di sini masuklah Mu'tazilah, mereka mengatakan hamba yang mencipta perbuatan hamba. Allah tak ada hubungan langsung dah. Jadi mana hebat kita. Kita buat, Tuhan buat kok. Jadi padahal yang mencipta tu Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang buat sekalian ni. Tiba-tiba kita boleh buat juga. Itu salah situ. Ya. Tapi tak jatuh kupu sebab apa? Sebab akhirnya mereka kata betul lah kita buat, tapi dengan kudrat iradat Tuhan beri. Itu sebab tak kupu, tapi salah. Salah, dan pandangan ini pandangan yang kita kata sebagai dosa besar lah. Dosa besar kerana dia salah dalam bab akidah ni. Okay. Kemudian Jabariyah ni menafikan usaha hamba. Makna hamba ni tak ada usaha langsung. Tak ada usaha dan tak ada daya upaya langsung. Maknanya kita ni seumpama bulu ayam yang ditiup angin. Kalau ditiup ke kanan, pergi ke kanan, tiup ke kiri, pergi ke kiri. Kita tak ada usaha langsung. Ini pun kalau kita fikir-fikir salah dengan jelas lah. Sebab apa? Kita boleh bezakan perbuatan yang kita buat dengan kehendak kita, perbuatan yang kita buat tanpa kehendak kita. Ada beza kan? Jadi Jabariyah kata perbuatan yang kita buat dengan kehendak kita pun sebenarnya tak ada. Kita tak ada kehendak langsung. Kita tidak ada ikhtiar langsung. Itu salah di situ. Salah situ. Dia menafikan apa? Menafikan kehendak makhluk. Allah Ta'ala menisbahkan kepada makhluk ini kasbun, usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang itu apa yang diusahakan baik dapat pahala. Wa alaiha, atasnya dosa apa yang diusahakan daripada kejahatan. Jadi ada kasbun, ada usaha, ada ikhtiar bagi makhluk ni. Jadi apa yang nak ditahqiq dalam hati? Tahqiq makna akidah ni. Makna akidah ni kita faham gitu, kita pegang sampai ke mati. Tapi tak payah, tak perlulah nak akad takbir Allah, Qadariyah, Jabariyah duduk tengah. Tak payah tengok dah. Sebab kita etikad ni kita pegang dah ni. Bila pegang, kita buat apa-apa kehidupan kita dengan etikad yang sama lah. Bukan makna kena hadis semua. Dah. Sebelum nak makan, ingat pelajaran akidah. Tu panggil ingat pelajaran akidah. Ingat mazhab akidah. Lain tu. Hak etikad ni kita faham, kita pegang, kita buat apa-apa pun buatlah. Tak hadir pun tak apa. Tak syarat lah. Tidak syarat bahawa kita kena menghadirkan ingat benda ni. Tidak, tu ingat tu isu lain. Yang bila kita dah faham dengan akidah betul, maka setiap perbuatan kita itu dibina atas akidah yang betul. Sifat yang keempat, sifat yang mulia di sisi Allah ialah khauf. Sifat yang mulia pada hamba ialah khauf dan rajak.
mudah untuk dibahaskan tapi amat sukar untuk diamalkan kerana bergantung pada hati dan hubungan dengan Allah. Bagaimana hendak terapkan sifat-sifat tersebut dalam beribadat kepada Allah supaya menjadi hamba yang bertakwa? Okey. Jadi soalan ni dia tanya, kita ni hamba ni dia kena ada khauf dan raja. Khauf ni makna perasaan takut kepada murka Tuhan, azab Tuhan. Raja ini perasaan harap kepada rahmat dan juga harap kepada redha Tuhan. Jadi dua-dua ni kena ada. Dia macam ulama sebut, Imam Ghazali sebut macam dua sayap. Burung yang terbang dia kena ada dua sayap baru boleh terbang dengan sempurna. Nampak? Jadi kedua-dua khauf dengan raja ni kena ada. Soalan dia macam mana nak terapkan sifat tersebut? Pertamanya kita kena baca dan kena fahami perkara-perkara ataupun janji-janji baik. Waktu bab rojak. Yang khauf pula kita kena baca, kena fahami ancaman-ancaman Tuhan, itu khauf. Kat mana ada? Kalamullah. Al-Quran tu kan Allah Ta'ala cerita tentang janji-janji baik. Al-Quran tu Allah Ta'ala cerita tentang ancaman-ancaman. Jadi bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala dah susun dalam situ perkara-perkara yang menyebabkan bila kita dengar, rasa tenang hati, lega, berharap kita rahmat Tuhan. Bila Tuhan sebut tentang azab dan siksaan dia, kita rasa takut. Itu khawarajat tu. Cumanya macam mana nak terap dalam hati? Tu kena latihan lah. Kena latihan, kena bimbingan guru, kena mujahadah diri. Kadang-kadang baca Quran, lepas tutup Quran tak mari dah rasa takut. Tu benda biasalah. Manusia lalai kan. Tapi macam mana nak menghadirkan? Dengan cara kita mengingat muraqabah, merasakan Allah sentiasa diperhatikan oleh Allah. Okey. Waktu ditanya soalan surah Maryam ayat 96 ni, maksudnya sesungguhnya orang beriman dan amal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanam bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Jadi Allah Ta'ala akan menanam kasih sayang. Apa yang dimaksudkan ayat tersebut dan bagaimana mendapatkan intipati ayat tersebut? Ini kena tengok tafsir lah. Konteks ayat itu merujuk kepada mana itu kena tengok tafsir lah. Yang kelima ni kena buka tafsir dan tengok makna dia. Okey, lepas tu ada soalan lain pula ni hari ni. Setakat manakah had untuk mengesahkan iman tauhid seorang awam? Adakah mesti kenal sifat 20 dengan dalilnya sekali? Orang yang mengaji sifat 20 dengan dalilnya, kita kira dah lepas dah. Kerana dalam sifat 20 itu telah menyimpan intipati fardu ain. Tahu dengan dalil, maka orang tu telah dikira telah mengetahui fardu ain tentang perkara tauhid. Sifat 20 tu makna ilmu sifat 20 lah. Termasuk dalam sifat 20 tu perkara mustahil awam. Termasuk sifat 20 tu yang wajib bagi Rasul tu maksudnya. Termasuk dalam sifat 20 itu ialah perkara-perkara sam'iyat. Syurga, neraka, sirat, mizan. Itu masuklah. Sifat 20 tu makna pengajian sifat 20. Jadi kalau dia mengaji pengajian sifat 20 yang ada dalam kitab-kitab, contohnya kitab kita ni dia tak susun melalui sifat 20, tapi intipati sifat 20 ni ada. Sebab Imam Ghazali ni lebih awal daripada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Yang kita mengaji sifat 20 tu, yang mana ulama yang memasyhurkan istilah 20 itu ataupun susunan 20 itu ialah Imam As-Sanusi. Imam Ghazali ni lebih awal daripada tu. Intipati 20 tu ada sini juga, tapi dia tidak tulislah 20. Wa mimma yajibu li maulana azza wa jalla 20 sifah. Itu dalam Sanusi, Imam Sanusi sebut daripada perkara yang wajib kepada Tuhan kita ialah 20 sifat. Sini Imam Ghazali tak sebut 20. Tapi apa intipati tu ada dalam ni. Jadi bila kata kenal, memahami pengajian sifat 20, maka orang tu kira dah selesai dan dia tahu apa yang penting-penting dalam ilmu akidah. Kemudian katanya, benci kepada seorang kerana perangai bukan kerana tubuhnya, adakah berdosa? Benci kerana perangai yang salah lah, perangai yang
tidak diterima syarak atau perangai yang mazmumah, kita benci, betul lah. Kita disuruh membenci perangai tu. Bukan benci pada orang atau tubuh badan tu. Tidak berdosa lah. Tidak berdosa. Ada soalan ke? Ada nak tanya? Tak? Ada? Jadi kalau tidak ada, saya rasa boleh kita berhenti sinilah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perjumpaan pada bulan akan datang panjang umur insyaAllah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.